Kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita, kalau di awal tadi bersama dengan Hasimi Muhammad, perkongsiannya beliau menjadi salah seorang panel dalam Astro Webinar. Tajuknya ataupun topiknya berkaitan dengan Hari Kebebasan Media. Untuk waktu ini saya nak bersama dengan Siti Nur Akilah Omar. Saya ingat lagi dalam beberapa hari lepas ataupun minggu lepas, saya bersama dengan Siti Akilah berkongsi tentang kealzaman seorang usahawan OKU ini menghasilkan produk makanan. Bagaimana beliau dan juga keluarga bersama-sama selama 4 tahun hasil tutup titik peluh mereka untuk menghasilkan satu perniagaan berasaskan makanan. Sekali lagi untuk hari ini, semalam sebenarnya ada satu kisah ataupun laporan berita yang dikongsikan oleh Akilah. Kalau boleh saya tunjukkan di iPad saya ini, rezeki Ramadan kuih pepudak istimewa di bulan Ramadan sudah kuih pepudak ataupun disebut sebagai selak pintu, bukan satu kelaziman dalam kalangan rakyat, tetapi ia selalunya dihasilkan ketika Ramadan kerana proses pembuatan yang begitu rumit. Walau bagaimanapun sukar dihasilkan, pasangan suami isteri di Batu Pahat tetap meneruskan tradisi menjualkan pepudak demi memelihara warisan kuih tradisional ini. Kalau boleh saya nak terus dengan Siti Akilah. Akilah memang sukalah kongsikan laporan-laporan ataupun cerita-cerita tentang makanan ni, apatah lagi kita tengah ni kan laporan tengah bulan puasa ni. Akilah, pepudak ataupun pepudak ataupun bagaimana nak sebutnya, mungkin boleh kongsikan sedikit tentang bagaimana penghasilan kuih tradisional ataupun warisan tradisional ini. Okey Fauzi, kuih ni sebutannya pepudak atau selak pintu. Kalau itu adalah kuih yang tradisional Banjar, kat suku kaum Banjar lah yang memang berada di sekitar Batu Pahat ataupun khususnya di Seri Medan sendiri. Dan apa yang saya boleh kongsikan, sebenarnya pada permulaan masa saya call Cik Aris Fadilah ni, sebelum kita membuat temujanji untuk datang ke Bazar Ramadan melihat dia menjual. Sebenarnya saya ada meminta beliau untuk melihat sendiri bagaimanakah cara pembuatan kuih pepudak. Tetapi beliau cakap kuih ni terlalu rumit sebabnya dia mula membuat kelongsong itu sendiri, kelongsong pepudak tu selepas tarawih, bermakna malam. Jadi dia cakap memang sukarlah kalau dia nak, kalau kru nak datang rumah nak tengok daripada awal sampai akhir, memang dia cakap memang rumit. Sebab dia menggunakan 100% daun pisang. Daun pisang ni sebelum dijadikan kelongsong dia kena rebus dulu supaya lembut. Dan isteri dia yang membuat kuih pepudak ini, dia ada cakap, dia ada berkongsi kepada kita lah bahawa kalau sarung ataupun daun pisang ni tidak lembut, dia akan pecah. Dan sekali pecah dia tak boleh menjadi pemarut kepada pepudak itu sendiri. Jadi jadi bila dia bagi tahu kita memang kita susah untuk datang dan melihat sendiri proses tu, jadi dia ada berkongsi jugalah kepada kami proses-proses pembuatan pepudak ini. Yang mana kalau ikutkan sebenarnya Fauzi, dia punya resepi ni sebenarnya resepi daripada arwah nenek Cik Arif Fadilah. Isteri dia adalah orang Terengganu tetapi dia yang boleh membuat kuih pepudak ini. Dan apa yang dikongsikan kepada saya, sebenarnya arwah nenek Cik Arif Fadilah ni adalah seorang yang buta, iaitu penglihatan tidak nampak lah. Seorang yang buta, dia mengajar isteri Cik Aris hanya menggunakan mulut saja. Dia tak nampak bahawa isteri Cik Aris ni boleh buat atau tak. Tetapi hasil usaha keras isteri Cik Aris sendiri, dia belajar selama 3 tahun untuk menghasilkan pepudak yang betul-betul tidak keras dan tidak terlalu lembek. Kalau boleh kita dengarkan apa kata Cik Aris, bagaimanakah kerumitan pembuatan pepudak itu sendiri, Fauzi. Kalau ikutkan tradisional Banjar betul, dia sebenarnya bukan diikat pakai getah. Dia pakai tali pisang tu, yang dekat batang pisang tu kan. Kita keringkan, lepas tu itulah yang digunakan. Cuma kita ambil jalan yang ringkas, kita menggunakan getah. Memang susah. Kalau kata orang, kalau sebulan lagi nak puasa tu, kita dah kena buat sebenarnya. Macam contoh buat sarung dia, malam kita dah mula buat. Selepas buka tu agak-agak lepas tarawih lah senang cakap kan. Kita dah mula buat sarung dia. Kemudian pagi tu kita mula nak masak dia ni dalam pukul 8 gitu kita dah mulalah mesin kelapa apa semualah.
Jadi siap gitu gini pun dalam kalau 500 batang itulah buat dalam masa 2 jam setengah. Akilah, rumit tak rumit seperti yang dikongsikan Akilah dan juga Encik Aris tadi, sehari sebelum proses untuk menghasilkannya perlu dilakukan. Tetapi untuk waktu ini, setelah hampir 10 tahun beliau menjalankan bisnes ataupun perniagaan menjual kuih pepudak ini, mungkin boleh dikongsikan apa sebab yang mendorong untuk beliau dan keluarga untuk mencuburi ataupun menjual kuih tradisional ini. Dan kalau boleh kongsikan apa rasanya sebenarnya pepudak ni, dan kalau kau boleh tahu harga untuk satu sebatang pepudak tu berapa ringgitnya? Okey Fauzi, rasa dia macam bingka tetapi dia lebih halus. Macam mana kalau saya beli, jadi saya rasa masa buat tu buka tu, dia tekstur dia sangat halus dan lembut. Dia tak melekit tapi dia rasa asli lah. Dia ada rasa daun pisang sikit, ada rasa daun pandan. Dia tak ada gula pewarna. Dia memang warna asli daripada daun pisang tu sendiri, dan juga ada sedikit pati pandan yang diletakkan. Dan sebatang pepudak tu dia berharga 80 sen. Cik Ari ada beritahu saya sebenarnya kalau ikutkan yang lepas-lepas dia jual 60 sen. Tetapi disebabkan kesukaran atau kerumitan untuk dapatkan daun pisang tu sendiri, dia terpaksa menaikkan harga sedikit. Tapi dalam masa yang sama dia perlu membuat supaya tradisi kuih ini tidak hilang. Sebab dia cakap kuih pepudak ni tidak ramai yang boleh buat kerana untuk menghasilkan dia amat susah dan rumit. Macam Cik Aris, Fadilah dan isteri juga sebenarnya sebelum ni mereka kalau hari-hari biasa mereka akan membuat kuih biasalah, kuih-kuih muih yang biasa untuk dijual. Tapi bila bazar Ramadan, bila waktu Ramadan dia masuki bazar, dia tak buat semua kuih tu dan hanya menumpukan kepada kuih pepudak sahaja. Dia menjual dalam sekitar 500 batang untuk sehari, dan dalam masa 2 jam kuih tu boleh habis. Dan dia cakap juga bahawa bukan orang setempat je yang beli. Ada yang dari sebelum ni lah, sebelum berlaku COVID, ada yang daripada KL pun sanggup datang ke bazar Ramadan Seri Medan untuk merasa pepudak tu sendiri, Fauzi. Okey, baik. Saya sebenarnya tak boleh lama-lama lah dengan Siti Nurhakilah, nanti terliur rasanya untuk mendapatkan rasa kuih warisan atau kuih tradisional pepudak ini. Terima kasih kepada Siti Nurhakilah atas perkongsian cerita dan juga laporan berita yang telah pun disiarkan semalam, dan anda boleh terus ke astro1.com untuk mendapatkan, mungkin ada yang terlepas lah tentang apa yang kami bualkan sebentar tadi. Anda boleh terus ke astro1.com. Adakah boleh saya tunjukkan rezeki Ramadan kuih pepudak istimewa di bulan Ramadan. Ini sudah tentu melihat kepada, selain daripada nama disebut sebagai kuih pepudak itu, nama lain disebut sebagai selak pintu. Ini adalah kuih tradisional ataupun warisan daripada keturunan Banjar. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, ini cerita di sebalik berita. Kita jumpa lagi.